sini jumlah pensarah perempuan itu kurang lebih 2/3. Tapi dari sekian jumlah pensarah perempuan itu yang memegang jawatan itu kurang lebih hanya 3 ya, kalau tidak salah, hanya 3 orang yang menjadi dekan fakulti dari 11 fakulti. Tetapi kita tidak ingin fokus mengapa kok sekian, tapi kita ingin fokus bagaimana ketika perempuan menjadi pemimpin. Jadi bagaimana bisa strategi apa yang dilakukan sehingga bisa menghasilkan smart community. Ya, mulai strategi-strategi yang dilakukan ketika perempuan menjadi pemimpin, termasuk ketika perempuan jadi pemimpin itu dampaknya atau hasilnya bagaimana. Ini kami ingin kita diskusi cair saja, mohon nanti silakan disampaikan beberapa hal yang mungkin memberikan maklumat awal, kemudian nanti akan kita lanjut dengan tanya jawab. Mohon kami persilahkan siapa dulu. Pengalaman dari bisa pengalaman pribadi, bisa berdasarkan pengamatan di sini ketika menyelidiki atau mengetahui kepemimpinan perempuan itu. Nggak usah berebut. Nanti pasti kebakar. Pasti kebakar. Ini pernah dihadiri ya? Ya. Saya tahun 2018 berkunjung ke Tapi sana. yang dihadiri itu mungkin orang lain, selalu dia tertukar dengan saya. Profesor Dr. Siti Hidayah pernah mantan ketua jabatan pengajian dakwah dan kepimpinan, pernah menjadi timbalan dekan penyelidikan di fakulti ini, Fakulti Pengajian Islam, dan pernah pengarah IKRA, ringkasannya Institut Kajian Rantau Asia Barat 7 tahun. Luar biasa. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dah kenal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas, kita pun nak buat santai-santai je kan. Sebab tadi saya minta admin atau dia ni bercakap lebih dahulu kerana saya baru balik saya sampai di rumah tadi jam 1. Terus rehat sekejap, makan, solat. Mata tak nampak sebab dia titik ubat kan. Jadi saya tak boleh baca apa soalan dia ada kirim, tapi saya tak boleh baca. dalam kertas boleh. Jadi saya tidak tahu sebenarnya, cuma saya ada fikir mesti ini tentang perempuan ataupun sumbangan perempuan. Kalau di sini lebih banyak disebut sebagai wanita. Jarang menyebut perempuan. Saya pun tidak tahu dari segi bahasanya kenapa banyak kita sebut. Di sini ada Institut Kepimpinan Wanita. Dan ini daripada Institut Kepimpinan Wanita. Institut Pusat. Sorry. Pusat Kajian Wanita. Dia ada beza tu, kalau institut dia besar lagi. Kalau pusat itu dia macam unit, dia di bawah lain. Kemudian mungkin sebab disebutkan tadi pengalaman, jadi kemungkinanlah saya boleh juga bercakap tentang pengalaman. Ini ada pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang merubah pemikiran masyarakat secara umum, mujtama secara umum. Ini ra'yul ulama. Jadi di sini saya dengar juga ada mufti. Nah, saya ingin tahu sokongan Jumhuriyah pemerintah dan sokongan mufti dalam hal kepemimpinan wanita di Malaysia secara umum atau ya di kampus itu seperti apa sekarang ini. Sokongan terhadap kepemimpinan perempuan baik dari pandangan ulama kalau kita bicara secara agama, secara syar'i atau dari pemerintah. Oke, Ini terima kasih. termasuk nanti direspon oleh ini ahli syariah. Ya, benar. Atau mungkin ada aspek siasah yang paling mau didominasi, kita tidak tahu juga. Ya. Nanti secara sosiologis. Jadi secara siasahnya. saya juga ingin bertanya secara
tadi bukan antropologi ya. Bila perempuan itu dilihat dari teori social contraction, Peter Becher misalnya, bahwa tadi nilai-nilai kepemimpinan itu mengalami objektifikasi. Ya, artinya apakah faktor lingkungan yang kemudian memberanikan perempuan mengambil peran yang lebih berani, dan apakah perempuan-perempuan wanita-wanita Malaysia sekarang distigmakan harus memasak di dapur ketika dia berhadapan dengan wanita karir ya istilahnya. Itu bagaimana isu-isu seperti itu yang masih mempertahankan kodrati sebagai wanita Melayu yang mengurus anak, di satu sisi yang lain juga ada tuntutan modernitas. Kadang-kala istrinya yang bekerja, suaminya yang kemudian di rumah menghadapi seperti itu, seperti apa? Nah. Saya rasa jawapan, saya takut kalau saya jawab, nanti orang lain tak cakap. Jadi biar mereka dulu memberikan pandangan, nanti di akhir kita jawab. Mengingatkan saya kembali soalan itu. Okey. Okay. Saya respon kepada soalan yang kedua tu lah ya. Saya pengalaman saya sebagai ketua jabatan 2 kali penggal, maknanya dilantik 3 tahun, ditambah lagi 3 tahun. Jadi dua kali lah. Kemudian seterusnya dilantik jadi timbalan pengarah di Pusat Kepimpinan Wanita. Jadi sebagai timbalan pengarah, saya berpeluang untuk berjumpa ataupun bertemu ramah secara terus dengan hampir kesemua emeritus profesor di UKM, emeritus profesor wanita, hampir 14 orang. Jadi rata-ratanya memang memegang kepimpinan universiti yang hebat-hebat belaka, ya. Dan mereka ini yang saya temui, kebanyakannya kelebihan memimpin itu satu-satunya adalah support system yang baik daripada keluarga. Ya, sama ada daripada suami, daripada ibu, mertua dan juga anak-anak yang memang telah dididik untuk give full support to the parents, kepada ibunya. Ya, jadi ini bonus lah. Tetapi di antara yang saya temu buat tu, ada juga yang datangnya dari keluarga yang pincang, ya, very apa orang kata, keluarganya dugaan dia sangat hebat lah, ditinggalkan dan sebagainya, tetapi tetap berpotensi untuk memimpin dengan baik. Ya. So antara sebab-sebabnya adalah again support system dari keluarga, support system dari kepimpinan universiti. Seperti yang Prof cakap tadi, ada masanya diberi support penuhnya, ya, dan dah pernah juga kami ada kepimpinan wanita di pihak TNC dan dia memang mencukir bakat-bakat kepimpinan wanita-wanita akademik, ya. Dan wanita yang ada ketika itu mereka kata kerana telah diberi peluang untuk memimpin, kami tak akan lepaskan peluang. Kebanyakannya dia tak lepaskan peluang lah, supaya dia ni akan menjadi contoh. Macam tadi lah, ya, menjadi contoh kepada pensyarah-pensyarah muda di masa akan datang, kamu juga boleh memimpin. Itu antara poin yang saya rasa sangat strong lah, datangnya daripada pemimpin-pemimpin. Tak banyak mungkin, tapi banyak ada juga 14. Tapi mungkin lagi boleh banyak kan bro kan? Mungkin lebih lagi bagus daripada itu. Tapi pada saya, untuk wanita menjadi pemimpin di dalam organisasi universiti ini bukan mudah, dan ini adalah bonus lah jika mereka mendapat support sistem ini. Ada juga yang support sistem lain, seperti ada ibu saudara yang tinggal bersama, ada keluarga angkat yang tinggal bersama. Jadi kalau memerlukan tuntutan kerja seperti pergi keluar negara dan sebagainya, mereka inilah yang banyak membantu. Ya. Dalam dunia yang seperti kita katakan, dalam era smart community ni, saya rasa bantuan-bantuan lain daripada institusi lain sangat penting lah. Contohnya pusat penjagaan anak yang baik kan, ataupun kita tidak rasa selesa. Panel-panel lain terdiri daripada pemimpin-pemimpin wanita yang telah pun lama duduk dalam tampuk kepimpinan. Tapi saya kalau kira antara yang mungkin yang kurang pengalaman, namun mungkin ada beza sikit
pendekatan kita. Bermula daripada sebagai seorang pelajar masa di universiti dulu, degree, mungkin kat situ diberi pendedahan sebagai seorang pemimpin untuk wanita saja, pelajar-pelajar perempuan kan. Tapi di situ berbeza kepimpinan kita sebab kita dalam lingkungan hanya pelajar wanita saja kita mengetuai. Berbeza kalau kita bercakap dalam konteks universiti hari ini ataupun dalam konteks kepimpinan wanita pada hari ini adalah lebih kepada mengetuai kepelbagaian masyarakat ataupun kita kata termasuk kaum lelaki kita sebagai pemimpin kan di sini. Itu yang saya kata berbeza sikit kalau pengalaman saya zaman sekolah, zaman belajar. Bila masuk ke universiti ni mungkin sebelum pengurusi pusat ni saya pegang penyelidikan usahawanan. Masih lagi walaupun nampak kita ada satu jawatan kepimpinan, tapi kita bukan mengetuai yang secara umum lah sebagai dekan ke pengurusi pusat, dia agak berbeza. Dan lantikan itu hanya dalam 7 tahun, lama 7 tahun, dan selepas itu baru 1 tahun dilantik sebagai pengurusi pusat kajian syariah. Dan sebelum ini tidak pernah seorang pemimpin wanita naik di pusat kajian syariah. Justru itu timbul juga persoalan, bolehkah wanita mengetuai pusat kajian syariah yang risau. Mungkin ada yang tertanya-tanya dari sudut fatwa dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada masalah untuk memimpin. Sebab itu kita kata dalam kepimpinan negara kita pun tidak ada fatwa yang menunjukkan wanita ni tidak boleh memimpin. Namun seperti tadilah kita memberi juga aspek dari sudut semula jadi sifatnya wanita dan juga tanggungjawab kita mungkin berbeza dengan seorang lelaki, seorang ayah. Yang dihurai panjang oleh ibu bunda kita. Dan benda yang sama apabila masuk sebagai pengurusi pusat ini, dan itulah sebenarnya kita apply untuk organisasi kita. Kita jelas dengan KPI kita nak capai, kita jelas dengan hala tuju kita nak capai, pendekatan kita yang sama, dan kita jadikan satu organisasi kita itu adalah keluarga. Dan itulah apa yang saya cuba kat sini point saya, sebab kita datang daripada satu keluarga, kita adalah isteri, kita memang dengan suami, kalau nak tengok, kalau nak sebut dari sudut kedudukan kedudukan egalitarism ni, kalau kita nak tengok kat situ kedudukan memang kita nak sama rata kan. Tapi semula jadi kita ketaatan kita pada suami, kita akan letak apa-apa arahan kita dapat daripada dia kan, kita membantu. Benda yang sama sebenarnya kita tak boleh nak tukar, yang kita nak mengarah itu bagi saya satu cabaran. Sebab kita semula jadi kita bukan mengarah dalam family, dalam keluarga, tapi kita membantu suami. Namun dalam masa yang sama, rendah, bagus. Lelaki perempuan semua mahu jadi pemimpin. Mereka bagus ya. Tapi bila naik remaja 15 tahun ke atas, yang perempuan ini kemahuannya menjadi pemimpin 39% turun. Berbeda. Apa faktornya? Faktornya kerana confidence sosial itu kurang. Ya? Ini berkait dengan masalah cyber juga. Di zaman ini masalah cyber sangat tinggi, cyber bullying, cyber aggression. Jadi itu menjadi pet topik saya. Saya bekerjasama dengan Cyber Security Malaysia, adakan kita tengok digital wellness ya. Kita nak prevent, macam mana nak kawal supaya anak-anak ni tidak takut. Jadi dia takutkan bila dia nak jadi pemimpin, bila dikeluarkan diri dia nak jadi pemimpin, didapati dia orang tulis di media sosial, kamu ingat kamu siapa lah, muka tak ada. Hina-hina di situ dia turun. Ataupun bila dia ala badan kamu begini diajuk-ajuk, dia buat perempuan remaja begitu dia dah tidak mahu. Bila terkena dia dah tidak mahu ya. 39%. Akibatnya itu sebabnya di Malaysia sendiri kita tengok agak sukar bila kita nak buat program kepimpinan. Ada saja kekangannya. Saya rasa susah lah, mungkin bukan saya lah, saya tak berani lah, nanti orang kata apalah kalau boleh pun bila kita tanya, ni pengalaman betul lah masa kita buat program kepimpinan ni, bila kita dah pilih mereka, macam mana saya pilih mentor dulu. Saya berhubung dulu dengan mentor-mentor. Saya tidak ambil profesor saja sebagai mentor.
saya selidik dulu kekuatan dia sebagai pemimpin. Kadang-kadang dia mungkin doktor saja ataupun Profesor Madya saja, tapi tegas, ada ciri-ciri kepimpinan ikut scoring kita yang antarabangsa itu ya. Dan dia mahu menjadi mentor. Bila saya berikan peluang mentor ini, memilih menti dia untuk program pertama tahun lepas, saya minta dia pilih seorang atau dua orang menti ya. Dan saya dapati daripada 20 mentor yang saya pilih itu 5 orang tak mau jadi mentor. Apa sebabnya? Pertama, tak ada masa. Jadi lihat pemimpin wanita itu sendiri bukan semua, walaupun di dalam kedudukan pimpinan, mahu membantu pembangunan kepimpinan wanita. Jadi dia tak mau, dia kata no, I got no time ya. Yang kedua, menti itu sendiri, bila dah dipilih oleh mentor rasa dia bagus, pertama sekali dia cakap kena bayar. Saya tak boleh bagi percuma program ni. Kalau percuma nanti dia tak serius ya. Jadi kita bagi murah saja RM300 begitu untuk 10 modul ya, 10 modul program kepimpinan dengan mentor khas ya. Jadi di pihak menti pun ada kekangan, mereka tidak, ada yang tak mahu. Jadi akhirnya kita ada 18 menti dengan 15 mentor ya. Kemudian kita bagi susunan topik dan sebagainya. Saya dapati menti yang tidak boleh meneruskan program ada kekangan, terlupalah, tak boleh, tak tahu dan sebagainya. Adakah mereka ni tak layak jadi pemimpin? Saya rasa tidak. Kita boleh bagi dia peluang sekali. Kekangan dia tu mungkin kerana dia belum pernah melalui program kepimpinan yang agak padat ya. Dan cara kita menyampaikan program kepimpinan tu, pertama kita ada 10 modul, saya buatkan asynchronous video ya. Asynchronous learning material. Dia dibaca, dia tengok teorinya, kemudian dia pergi kepada mentor, dia akan tanya mentor dia. Mentor ni dalam bidang yang sama. Untuk program tahun pertama, mentor ni dalam bidang yang sama. Jadi dia ada dua kebaikan. Dia boleh menjadi expert dalam bidang yang diambil, dan dia juga boleh jadi expert dalam kepimpinan ya? Dia akan bertemu dengan mentor dia, dan mentor dia akan menceritakan teori ni benar atau tidak. Adakah teori ni benar dalam mencapai kejayaan oleh mentor. Okay? Kemudian kita adakan assessment untuk menti, dan kita berikan pemartahan ya. Untuk mentor pula, kalau nak jadi mentor free begitu semua tak mau mengambil masa. Kita ada mentoring for mentor. Mentoring for mentor sangat penting ya. Jadi saya dapati mentor-mentor ni pun yang sebelum ni tidak ada teori di dalam bahagiannya, dia seronok menjadi mentor program saya ni kerana baru dia tahu, oh ya, sebenarnya ada teori di belakangnya. Sebelum ni tak tahu kan. Tak tahu gaya kepimpinan begini yang saya gunakan. Saya tidak tahu saya kena faham megatrend. Tapi sebenarnya saya sudah tahu megatrend yang terlibat ya. Ada sesi khas mentoring dan mentor dengan orang yang lebih tinggi. Contohnya salah seorang mentor yang mentorkan kita mentor ini ialah Tan Sri Sharifah. Jadi kita ada tajuk-tajuk special untuk mentoring dan mentor, iaitu how to manage conflict. Jadi kita diberi orang yang berpengalaman, yang selalu diberi konflik, dia sendiri beritahu begini caranya, ini teori di behindnya, ini praktikalnya ya, begitu. Jadi alhamdulillah bila kita akhirnya dan lulus itu 15 menti lulus, dan kesemua mentor berasa yakin untuk cycle kedua tahun ini, insya-Allah bulan ini ya. Dan untuk tahun ini kita buka. Jadi seperti yang saya cakap tadi, pusat kepimpinan ini diberi geran yang besar pada tahun 2012 oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Wang itu tidak dihabiskan, kita pusing ya, dalam sistem universiti dia letak sebagai endowment, dan kita hanya gunakan profit saja ya. Jadi kita akan renew kita untuk MOA itu, agreement itu telah tamat 2019, tapi alhamdulillah tahun ini telah dibarukan ya. Actually besok kita ada sesi menandatangan.
Jadi program kepimpinan yang kedua tahun ini akan dibuka juga untuk para pemimpin dari Kementerian Pembangunan Wanita. Jadi kalau kita dah ada sukses, kita di dalam, kita bolehlah nak offer orang luar kan. Ya. Jadi itu cara saya rasa semua orang pun begitu kan. Kita buat dulu dalam kelompok kita, berjaya. Kalau tak berjaya, kita troubleshoot dulu, dah ambil benchmark di mana-mana dan kemudian kita baru kita buka ya. Jadi kita sudah ada universiti, pemimpin universiti lain yang berminat untuk masuk turut serta, pemimpin daripada jabatan kerajaan lain dan juga daripada kementerian ya. Itulah saya rasa bahagian kepimpinan wanita ni. Kalaupun universiti itu tidak memberi sokongan dari cara peraturan yang dulu sudah ada, sekarang tak ada ya. Kalau ada institusi di dalam universiti itu yang memudahkan pengembangan ilmu kepimpinan wanita, buat apa yang boleh dibuat dahulu ya. Saya pun tidak ada, saya beritahu MOA dengan Kementerian Wanita itu tamat 2019. Saya jadi pengarahnya 2020 tak ada wang. Tak ada wang ya. Tiba-tiba tak ada wang. Semuanya frozen ya. Jadi kita buat apa yang boleh dibuat. Contohnya, di universiti tidak ada bajet untuk pusat kepimpinan, tetapi kita dibenarkan guna internet dan webinar menggunakan platform universiti. Jadi kita adakan webinar kepimpinan. Itu enggak ada belajar. Ya. Jadi saya sebagai pengarah, mula-mula sekali saya ambil staff saya itu interview seorang-seorang. Oh, yang ini tidak ada seorang tahu buat poster, tidak ada seorang tahu buat infografik, tidak ada seorang yang boleh bantu tentang internet. Saya sendiri pakai bedah kanak-kanak, saya tahu macam mana buat itu kerana saya pergi khusus sendiri ya. Jadi saya keluarkan wang sendiri, hantar staff saya untuk kemahiran begini. Ini namanya investment. Saya buat pada tahun 2020, sekarang saya sudah relax. Sebab apa-apa pun program yang saya nak buat, staff saya boleh buat infografiknya sendiri, boleh buat posternya sendiri, boleh pengurusan webinarnya sendiri. Jadi daripada tahun lepas, setiap hari Jumaat bulan terakhir, setiap bulan, hari Jumaat terakhir setiap bulan, kita adakan webinar kepimpinan. Setengah jam saja. Tidak mau teori. Kita panggil tokoh-tokoh wanita di dalam negara ini, ramai ya, dari orang Melayunya, orang Cinanya, Indianya, bangsa lainnya. Kita kena diversity ya. Pelbagai agama, backgroundnya, bukan perubatan saja, bukan sosial saja, bukan Islam saja ya. Kita bagikan tema tentang kepimpinan dan kita keluarkan soalan. Dalam 30 minit itu pakar itu tokoh itu akan memberitahu kita. Contohnya yang terbaru dia, macam mana dia menghadapi konflik, macam mana dia meneruskan motivasi diri dia walaupun ada tekanan. Untuk aku ngekam tuh. Jadi kalau kita pun tidak ada bajet, tidak bermakna faktor atau ilmu kepimpinan tidak boleh dikongsi. Dan pusat itu mesti ada jaringannya. Dia pertama sekali mesti ada jaringan dengan Persatuan Wanita Negara Kebangsaan yang tersohor. Ya, pilih di dalam negara itu mana pertubuhan wanita yang tersohor. Adakan MOU dengan mereka, adakan MOU dengan Persatuan Wanita tersohor antarabangsa. Jadi apa-apa permasalahan kita boleh rujuk kepada mereka. Itu cara saya lah. Jadi saya tidak boleh buat sendirian ya. Dr. Limit tahu saya ada ramai fellow gantikan. Kerana bahagian kesihatan kanak-kanak wanita saya okey. Tapi dalam bidang kepimpinan, kalau kita tengok United Nations Critical Area of Concern, ada 13 saya rasa ya. Contohnya women and environment, women and harassment, women in adversity ya. Saya boleh kongsikan itu kalau ada yang. Jadi kita punya orang yang menasihati kita perlu dari pelbagai bidang ya. Itu
Itu yang kepentingan kita lantik fellow utama. Kerana tidak ada guna kalau orang tanya saya, pusat kepimpinan ada tak expert dalam ni, saya tak tahu. Ya? Pertama sekali tugas saya bila saya masuk jadi pengarah ialah saya adakan buku tokoh Akademi Wanita UKM. Kerana saya sendiri tidak tahu dan saya terkejut 168 tokoh Akademi Wanita UKM. Buku itu agak kontroversi kerana ada yang katakan kenapa nak ada buku ini. Kenapa? Sebenarnya sepatutnya bukan begitu penerimaannya sebabnya bila saya ke kementerian, bila saya berjumpa mana-mana embassy, selalunya kita siapa yang tokoh dalam bidang ini tak tahulah, Google. Di Malaysia kalau dibuka Wikipedia, 200 wanita pertama dalam Wikipedia itu backgroundnya artis. Ya. Jadi menjadi kewajipan saya bila saya pergi ke mana-mana, saya ada buku untuk rujukan. Jadi saya buat buku itu kerana kalau nak tahu siapa tokoh wanita dalam bidang hadis, Jawiyah, ya. Wanita, ya. Untuk tahu tentang astrofizik, juga wanita, Profesor Datuk Mazlan, ya. Sains perbatannya. Tentu saya wujud dalam buku itu kerana saya ini saya pindah ke UKM ni kerana kepakaran saya itu pemudahan lubang kunci kanak-kanak dan bayi, ya. Saya develop servis itu di UKM, ya. Jadi contohnya dari 168. Saya pun tak kenal mereka, tapi saya menjadi bangga bila ada orang menanya siapa ya? Mungkin ada nama lelaki kan? Tak apalah. Tapi di pihak UKM saya boleh buka itu, tunjuk apa-apa sajalah daripada semua fakulti dan institut di UKM. Ya? Dan bukannya saya masukkan sekolah, tak ada kriteria. Saya hantar kepada pengarahnya, saya hantar kepada dekannya, ya. Isi kriteria ni dan kita baru boleh masukkan dalam mesti ada buku rujukan untuk digunakan. Dan dalam 3 tahun ini Pusat Kepimpinan Wanita telah menghasilkan buku-buku untuk highlight masalah wanita dan cara penyelesaian. Pusat Kepimpinan Wanita tidak boleh bagi tahu isu tak ada jawapan. Saya tak terima. Kalau sesiapa datang ke saya nak highlight isu saja, saya suka dengar. Tapi saya nak dia lebih sikit. Apa cadangan penyelesaian? Sebab kalau kita berjumpa dengan orang atasan, mereka tidak berminat, kita tidak boleh jumpa kan? Kita lebih mudah, kita memudahkan kalau ada masalah wanita. Contohnya, saya bagi contoh, gantung tidak bertali, ya? Gantung tak bertali itu perkara common di Malaysia. Orang tak suka nak cakap, tapi ada sekumpulan penyelidik di UKM yang telah menjalankan kajian, memberi penyelesaian, ya, diberikan geran oleh Pusat Kepimpinan. Dah ada 14 penyelidikan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, ya. Kita bukukan, kita beri kepada Kementerian Wanita. Jadi rujukan dan dibukukan dalam terminologi dan bahasa yang boleh difahami oleh bukan akademik. Kadang-kadang kita di universiti ni taruh penulisan kita agak tinggi, ya, untuk jurnal, tidak sesuai untuk kertas polisi dan dasar, ya. Itulah kalau saya boleh kongsikan. Kalau boleh diwujudkan itu lebih bagus. Baik, saya tanya banyak penjelasan dan kongsian berkenaan dengan peranan, pengalaman dan apa usaha. Ada boleh berpandukan daripada kertas yang tadi bersama dengan kita ni, insyaAllah kenal. Dielu-elukan. Okey, terima kasih bapak-bapak, Profesor Dr. Tio Gaya, dan juga bapak-bapak dan ibu daripada UIN Sungai Ampel. Maulana Malik Ibrahim.
Saya confused. Hari ini ada dua. Ada dua. Kita ketemu juga. Tak ketemu. Ternyata teman-teman juga. Ya, mungkin mereka udah pulang lah. Ya pulang. Bagi tadi dengan mereka. Itu. Okey, daripada Maulana Ibrahim Malang kan. Ya. Ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya dalam saya fokus kepada UKM. Ya. Secara umumnya dan pengalaman daripada saya dalam memilih, saya fokus juga pada fakulti dalam memilih kepimpinan atau pemimpin di fakulti ini sendiri. Saya tidak melihat kepada gender, kepada wanita ataupun lelaki. Tidak ada dalam pemikiran saya. Sebab itu kalau dilihat di fakulti ada yang wanita yang dipilih memegang jawatan pengurusi pusat seperti Dr. Salmi, penolong dekan seperti Dr. Adawiyah dan beberapa lagi, kerana kebolehan dan kemampuan mereka. Saya tidak memikir ini lelaki, ini perempuan, tidak ada. Itu yang pertama lah. Dan saya nampak ramai juga wanita yang berpotensi yang boleh melakukan kerja sebaik, kadang-kadang lebih baik daripada perempuan, kadang-kadang lebih baik daripada lelaki. Ada. Setakat ini saya berpuas hatilah dengan orang yang saya lantik itu. Saya memilih mereka untuk memegang jawatan di fakulti. Walau bagaimanapun ada satu masalah lah saya melihat di kalangan pensyarah wanita di fakulti pendidikan Islam ini, yang saya kira mereka ini menolak untuk diberi jawatan ataupun di sana bagi jabatan kan, untuk memegang tampuk pemerintahan ini. Ramai juga dari kalangan wanita ini menolak atas alasan sibuk. Sibuk apa itu saya tak tahu. Tapi biasanya komitmen kepada keluarga lah, terutamanya yang masih baru, yang ada family sebelumnya. Tapi begini sebenarnya, yang memegang jabatan ini, position, leaders, yang dikatakan sibuk mau fokus ini, kalau kita bandingkan yang pegang jawatan ataupun position dalam fakulti ini, mereka ini lebih produktif berbanding dengan yang tidak memegang position jabatan. Jadi alasan sibuk itu sebenarnya bukan alasan yang genuine, yang murni. Saya kira mereka ini tidak berminat untuk menanggung beban yang banyak dan memikir atau mempunyai kepala atau topi yang banyak, bukan topi sebagai isteri, seorang pengurus, seorang dekan, seorang timbalan dekan. Jadi mereka tidak mau berfikir demikian. Itu menyebabkan kesukaran bagi saya. Bukan saya tidak mendekati wanita-wanita di fakulti ini bertanya mau di offer jawatan ini kepada mereka, tapi mereka menolak. Sukar juga untuk memujuk mereka supaya menerima jawatan ini. Tapi dan untuk minggu ini saya kehilangan 2 orang wanita yang hari pertama lantikan mereka sudah bilang tinggal tak mau diteruskan. Melarikan diri. Ya, begitu. Dan next pun ada lagi yang sudah memberitahu saya dah tak mau memegang jawatan kerana sibuk. Jadi biasa masalah kepimpinan ini lahirnya daripada wanita itu sendiri, bukan kerana yang sebagai dekan yang melantiknya. Tetapi apabila dirujuk kepada Profesor Dr. Sharifah Hafsah, saya rasa beliau pun tidak begitu memilih kepada gender, walaupun bagi pribadi saya beliau masih lagi bias gender.
bagi saya. Karena ketika itulah wanita di UK ini mendapat banyak kedudukan yang position yang tinggi, sebagai dekan, sebagai pengarah, ikrar, dan berbagai lagi lah. Saya rasa apabila wanita itu memegang jawatan, mereka akan bias. Tapi bila lelaki memegang jawatan, mereka tidak bias. Mungkin pandangan ini bias. 100%. Betul. 100% bias. Jadi Tapi bagus ya, dekan yang tidak melihat itu sangat penting. saya tidak melihat itu. Seperti yang saya cakap tadi, betul Prof. Saya baru cakap masa Tan Sri Sharifah pun begitu. Bila dapat wanita tu jadi dekan, dia tidak mahu. Ya, dia tidak mahu, dia takut, dia cepat. Perbezaannya cuma seperti yang saya cakapkan itu, dipanggil dan dimentorkan. Selepas itu mereka ada keyakinan. Ya. Kalau kita selalu dapat pemimpin lelaki yang mesra wanita begini, bagus. Mesra. Saya tidak mesra. Mesra lainnya. Kita woman friendly. Misalnya woman friendly dipanggil mesra wanita, bukan yang seronok dengan wanita. Woman friendly ni memang kerajaan mesti semua jadi woman friendly. Saya ambil kesihatan, saya dalam perubatan. Semasa COVID, misi-misi semua doktor semua majoriti 90% ya di Malaysia ni perempuan. Tetapi kementerian dia tidak mesra wanita, tidak woman friendly. Kita pakai PPE itu PPE lelaki tau. Dengan besarnya, dengan nisnya, berpeluh-peluh kita di dalam itu. Ya? Itu contoh bagaimana tidak woman friendly. Tapi sekarang ni saya rasa PM10 ini lebih mesra. Kerajaan sekarang, pemerintah sekarang lebih mesra sebab jawatan yang tidak pernah dimonopoli oleh wanita seperti Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan itu diberikan kepada wanita. Itu sejarah kepada Malaysia. Jadi semua 6 dan juga Menteri ada 6 kementerian yang wanita ni kita memang daripada dulu harap bukan untuk kita jadikan bangga-bangga bukan begitu. Kerana selama kita sudah merdeka dari tahun 57 dan 66 tahun, bajet negara kita pun tidak woman friendly. Kita ni diletakkan di kumpulan terakhir itu. Dia beritahu ini bajet Kementerian Sukan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan apa. Ujung sekali ini adalah untuk wanita, kanak-kanak dan orang kurang upaya. Jadi dia tidak ada gender mainstreaming. Kita sudah kali ini, tahun ini kita harap Perdana Menteri yang baru ni, kerana konsep magazine itu dia mesra wanita. Dia lihat kepimpinan bermula dari kanak-kanak, kemudian ibunya apa yang boleh dibaiki kan. Jadi saya harap tidak ada lagi lah begitu. Okey, kembali kepada UKM lah sebagai kajian kes kan, kes study boleh jadikan kes study. Tapi sebelum itu, kalau kita tengok sejarah Malaysia merdeka ini sudah berapa tahun? 70 tahun kan? 70 apa? 74? lagi. 66 tahun. Cuma tahu cuma tu. 57. Okey. Setakat ini rektor kalau di Malaysia ini boleh naik chancellor hanya 6 orang daripada wanita sepanjang 60 tahun merdeka Malaysia ini baru ada 6. Yang paling lama Prof. Hafsah dan Syaifah Hafsah lebih kurang 10 atau 11 tahun. Tak sampai 7. 7 je. 13 sampai 2006 sampai 2012. So 7 tahun lah. Dan sekarang ini hanya ada lebih kurang saya rasa ada 2 rektor, satu TEM, satu daripada UiTM adalah wanita. Maknanya dari segi 21 universiti di Malaysia ini dalam sejarahnya
sekarang ni ada 2 saja. Dalam sejarah ada lebih kurang 6 wanita yang dilantik sebagai rektor universiti. Maknanya kalau pencapaian itu masih jauh, target 30% penglibatan wanita di dalam pentadbiran ataupun keputusan, dalam buat keputusan, itu dalam jurusan C ke atas, masih jauh dari bidang pendidikan. Walaupun di peringkat bawahan, di peringkat guru itu, guru sekolah ramai wanita, tapi apabila sampai ke tahap pentadbiran universiti, pentadbiran dari segi wanita itu sudah jauh ketinggalan. Jadi kalau daripada 6 orang daripada 21 rektor di Malaysia ini adalah, kita sekarang ini ada 2 orang daripada 21 rektor di Malaysia ini adalah wanita. Jumlahnya sangat kecil. Okay, jadi berapa persen saja kan? 10%. Jadi itu pun ada yang kontroversi kan. Wanita ni kan, UiTM sekarang ni sedang dalam kontroversi, ada corruption, ada kerugian dan sebagainya. Jadi maknanya walaupun teori wanita itu kalau memegang jawatan itu jauh dari, boleh mengelak daripada korupsi, itu satu kepercayaan. Kalau wanita lebih sukar untuk dikorup, tapi ada kes-kes tertentu, ada juga wanita korup. Maknanya itu adalah universal, nilai universal. Kembali kepada UKM ini, mengikut apa yang saya lihat sekarang ini, kita ada 11 institut pendidikan, penelitian, 5 ataupun 3 daripada pengarah itu adalah wanita, dan fakulti pun begitu. Saya rasa ada 3 ataupun 4 dekan sekarang ini adalah wanita daripada 11 fakulti atau 13 fakulti. 4 ataupun 5-nya adalah 4 saya rasa adalah wanita. Jadi pemilihan dekan itu cuma di Fakultas Islam ini belum ada dekan daripada wanita. Ya, dalam sejarah 1970 UKM sekarang sudah berapa ya? 10 tahun? 53 tahun belum ada dekan wanita, perempuan ataupun wanita. Okey, tetapi di Muslimaya pernah melantik seorang wanita sebagai dekan sebelum ini. So itu maknanya dari segi Fakulti Islam ini adalah satu yang agak masih lagi dalam kerangka pemikiran lama, iaitu wanita ini tidak sewajarnya dilantik sebagai dekan. Dan UM pun dalam tempoh yang agak singkat dan juga ada kontroversi dan begitu. UAE pernah melantik rektornya adalah wanita, Prof. Zaliha Kamurti. Jadi kalau di fakulti ini masih lagi berpegang kepada tradisi itu. Walaupun sudah hampir ketika itu Prof. Siti sudah hampir dan disebut-sebut sebagai dekan. Tapi kerana beliau itu adalah wanita, mungkin nasib tidak menyusahi beliau. Saya tidak tahu itu tentang Tuhan. Kerana wanita. Syarifah takut orang fakulti pendidikan marah. Jadi ada satu cara respon yang tidak begitu manis. Stereotype. Stereotype yang mengelak. Kalau saya jadi naik chancellor pun saya tidak akan sengaja buat kontroversi. Jangan kacau harimau menangis sedang tidur. Tapi saya nanti dia Komisi Pusat wanita, Dekan wanita. Saya tidak ada masalah pada segi gender. Sekarang bukan waktu itu.
Waktu itu je. Waktu itu saya di Merdeka pun bising. Ada yang bising. Sejarah tu penting. Belajar. Cuma disenyapkan oleh kerana kita buat tak tahu dan buat sebaik mungkin, baru dia mengaku. Kondisinya. Itulah ada soalan lain. Mana kata? Faktor X. Muqtadul hal. Pemilihan Night Chancellor itu kalau dilihat kepada yang wanita yang ada sekarang, bukannya untuk research universiti yang top. Ya. Ya? Jadi kalau kita nak adil itu, tak adil lah. Diberi posisi Night Chancellor itu kepada universiti yang kurang rankingnya. Bukan 5 universiti yang top. Ya. Bukan 5 universiti yang Top 5. Ini ada USM Profesor apa ini? Dan kita bercakap sekarang lah. Rosmah. Kerana Tapi dia dah pernah jadi Dia dah- dah ada pengalaman di USI baru dibawa ke USM. Ya. betul. Ya. Jadi kita sebenarnya dan di Malaysia ni post rektor tu bukannya jadi sebab political Ya, politik. political Political will. political internet line lah ya. Jadi amat penting kalau ada perubahan kerajaan tu kita akan tengok adalah perubahan kepada Pimpinan universiti ya. Jakarta kan? UIN Jakarta, Dr. Aman. Ada apa-apa pertanyaan daripada Boleh kumpulan tanya peneliti? saja. 1, 2 kita buka kalau ada aspek yang belum Jadi disebutkan ada lagi. fokus-fokus tertentu yang memang belum boleh perempuan menjadi leader. Bukan belum Saya rasa dari segi sejarah Parti Islam yang belum pernah melantik dekan sebagai kami lelaki sebagai dekan di Parti Islam. Yang katanya perubatan yang ada apa Ibu Suzana itu yang bukan sensitif. Kan Yang lain sudah, yang lain saya rasa semua sudah lantik. sudah. Lain semua kecuali Parti Islam. Sakral. Ya, sakral. Sakral. Itu agak sensitif di Ya, dalam Nggih. kerana itu pemilihan di peringkat pengurusan tertinggi yang mungkin dipengaruhi pelbagai faktor. Ya. Saya nak jawab soalan tadi. Iya, intervensi Jangan agama ini. tanya tentang agama Iya. Kerana adanya hadis yang mengatakan lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Iya. Sebenarnya mereka tak kaji hadis itu mendalam. Dan apabila ada golongan ustaz-ustaz kita menggunakan hadis ini, maka orang yang bukan ustaz takut. Kerana dia tak faham. Jadi Kasihan. bayangkan kalau Tan Sri Syarifah lantik perempuan dan ada pihak yang kata salah melantik perempuan menjadi peneraju Fakulti Pendidikan Islam, sedangkan dia fakulti yang sepatutnya faham tentang hukum. Dan masalahnya mereka tak faham hukum itu. Dan kebanyakan pengkaji-pengkaji agama ataupun orang yang pengkaji Islam faham dah dengan hadis itu. Tetapi oleh kerana ada golongan kecil yang masih menyuarakan, maka orang yang tidak ada yang kurang pengetahuan agama akan Percaya. dia rasa nyeri juga Ya, lah. yang pelik. Nanti nak lawan dengan apa kita tak faham. Contohlah saya bukan orang di perubatan. Tiba-tiba saya cakap sakit ni boleh jadi macam ni. Mestilah kalau orang perubatan kata tak apa boleh. Mesti saya dengar cakap orang perubatan. Taken for granted. Ya betul kan. Itu Ya. saya nak jawab soalan tadi sebab saya tangguhkan. Saya sokong. Ya, karena memang intervensi agama. Ini saya cerita sedikit, di Indonesia itu tidak hanya di persoalan university, di persoalan negara memilih pemimpin distrik, pemimpin termasuk presiden itu sudah berkali-kali kita pasti yang menjadi sokongan penting adalah fatwa dari ulama-ulama itu. Itu yang berpengaruh besar. Ya. Ya, kalau fatwa ulama itu mengatakan tidak ada masalah seperti mentafsirkan hadis tentang Ratu Persia itu yang dulu disampaikan asbabul wurudnya itu, ketika mereka paham tidak mempersoalkan. Jadi ada patron, ada contoh yang kemudian bisa diikuti, disokong oleh masyarakat menjadi satu pertimbangan. Oh, ternyata ulama memberikan contoh seperti ini tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya dari ulamanya ada pemimpin wanita, terutama dalam kepemimpinan pemerintahan. Kalau di universitas, setahu saya di Indonesia sudah tidak ada masalah. Sekarang misalnya konselor Jakarta, Dr. Amani ya, di UIN Jakarta itu perempuan. Rektornya Palembang perempuan. Palembang perempuan.
Ya tinggal tadi itu persoalan kemampuan terus yang disampaikan Prof. Nawari, kadang-kadang diberi tapi tidak mau. Iya, Tidak percaya diri, itu persoalannya. Saya rasa itu isu besar yang menjadi bukti saya sekarang. Itu kita memang betul. Iya. Tadi pun saya ada timurkan juga, Pak. Saya rasa problem di komunitas Islam sekarang ni, mereka masih usia yang umurnya peringkat masih muda lagi, 40 something, tapi sudah awal-awal menolak untuk memegang jawatan. Yang muda tu yang susah. Saya rasa, jadi kalau usia ini mereka tidak belajar menimba pengalaman, jawatan pengarah saja, bukan dia ataupun bukan ketua kongres apa pun menolak. Saya rasa untuk future plan pewarisan kami ni, kita ada plan pewarisan Pengalaman. Pelapis. Regenerasi. Jadi kalau peringkat ini sudah menolak, jadi sukar untuk develop perempuan memegang jawatan yang lebih terdepan. Tapi itu yang perlu momentum. Iya. Jadi kalau ada di dalam fakulti itu pun ya, ataupun dalam pusat itu ada usaha untuk mungkin diberikan, sebab kita memang bukan, itu memang wanita tu memang begitu. Dia kalau kajian pun menunjukkan dia sentiasa meletak paras tanda arah diri sendiri itu tidak begitu tinggi. Dan perlu baru pagi tadi saya bagi ceramah tu. Ya, dan saya katakan jangan rasa ini kekurangan. Ya, tapi kena ada program yang membantu. Ya. Kita pun bukan lahir begitu terus, ya. Terutama di dalam institusi yang lebih besar, yang mana tidak ada program-program begini. Kan kalau tidak ada program yang membantu, jadi kamu tidak mau ambil, saya tidak. Kalau begitu sekali, tentu saya rasa boleh dibaiki. Approach itu boleh dibaiki. Ya, betul. Saya setuju juga sebab kami juga ada membual secara mendalam dengan emeritus profesor seperti yang saya share tadi. Rata-rata menyatakan bahawa jika telah diberi peluang harus dibuat dengan baik supaya boleh dijadikan contoh. Macam Prof tadi lah, macam Dr. Sabi tadi lah, kan? Bila dipegang menjadi lebih berstruktur, lebih kemas dan sebagainya, kan? Khawatir takut ya. Peluang, harus inilah Tanggung jawab, mas'ul. Macam Prof juga lah, ikrab tu. Ya, jadi kalau bila di pusat-pusat ini dijumutkan ya, tanpa melihat, terutama jika pusat atau institusi itu pemimpinnya wanita, sebenarnya dia memberi kesan kepada struktur kepimpinan wanita di universiti itu. Ya? Yang baru ni pun begitu. Bila dijumutkan mana-mana institusi atau pusat, secara tiba-tiba, kalau pengarah atau ketua dekan itu wanita, dia apa-apa pun siapa-siapa kata dia akan meninggalkan kesan kepada kepimpinan wanita secara am di dalam universiti itu. Pengurusan tertinggi akan dipandang, oh tidak. Kenapa tidak dijumukkan yang bahagian lelaki itu? Ya, pertamanya. Kalau dijumukkan mana-mana, kalau saya perlu diletakkan ketua itu di tempat baru sebab kepimpinannya bagus. Apabila pusat dan institut dijumukkan tanpa ketuanya diberi satu pos lain, dia memberi kesan ataupun itu impact yang tidak baik kepada keseluruhan kepimpinan wanita di dalam. Bukan impact itu bukan kepada individu yang diturunkan, tetapi impact itu kepada pengurusan tertinggi itu. Sebenarnya digeneralisir jadi. Saya ini pengalaman kita di Indonesia ini kan, untuk rektor di perguruan tinggi keagamaan Islam itu kan sudah banyak perempuan yang menjadi rektor, ya. Karena memang isu perempuan dan artinya perempuan itu diberikan kesempatan lah untuk memimpin. Iya. Tetapi setelah mereka menjalani itu, Bu, apakah karena faktor sensitif atau apa? Saya melihat 3 kasus rektor perempuan itu, mereka tuh mudah, Bu, memecat, mengganti. Karena faktor sensitif. Coba tanya mentornya, laki atau perempuan? Dia memecat ni bukan kerja perempuan. Tapi kalau mentornya lelaki, memang kerjanya memecat. Sebenarnya bukannya lelaki perempuan saja. Ideolog Di belakang, di samping wanita ada lelaki. Penasehatnya itu. Ada penasehatnya ya, ada memberi fatwanya kan. Sebab itu
Faktornya laki-laki suaminya. Kepemimpinan saya, bukan saya tidak suka lelaki. Dalam kepakaran saya, mentor saya adalah suami kepada Tan Sri Sharifah. Dia adalah pakar perunding kanan pediatrik surgery. Lelaki untuk cara memotongnya pediatrik surgery ni ya. Tapi kepimpinan itu kena dari wanita yang mentor, dan kerana kita sama. Namun di Malaysia ini ada juga foundation yang ada juga badan-badan yang menjalankan program kepimpinan wanita. Diminta wanita itu mentornya lelaki ya. Pada pendapat saya, dalam bidang kepakaran sendiri is okey, tapi dalam bidang kepimpinan ia satu kerugian, kerana sudah banyak kajian luar negara yang menunjukkan sepatutnya pemikiran kita itu memang wanita itu dia cara perkataan yang digunakan tu lelaki ni dimensinya goal dimension, goal setting dimension ya. Wanita itu integrative facilitation. Maksudnya dia melihat result, proses dan relationship. Sebab tu is a win-win. Dalam institusi yang sama beratnya lelaki dan wanita di posisi membuat keputusan, lelaki tu goal setting, wanita tu dia integration ya. Maksudnya dia melihat bukan saja result, melihat proses dan relationship. Dan transformational leadership ialah hak perempuan. Memang kita suka menaikkan staff kita. Kalau kita pandai, kita tidak memandai seorang, kita naikkan. Itu memang kelebihan wanita sebagai pemimpin ya. Tapi kalau kita mentor kita lelaki yang tidak melakukan transformational leadership, tidak ada integrative facilitation dimension, kita begitu jadi kita kembali kepada goal setting dimension. Silap kan? Tidak silap, tapi maksudnya kita tidak highlight naluri yang Allah Ta'ala sudah bagi kan. Jadi institusi itu akan boleh kerugian kan. Begitulah. Bukan biasa. Bukan biasa. Karena bisa terjadi ke laki-laki juga. Ya, banyak keputusan laki-laki yang kadang-kadang dipengaruhi oleh itu Perdana Menteri kami dahulu. Itu terjadi juga di beberapa di Indonesia guys. Kita beri nama azan sebentar ya. Anak saya paling kecil baru 7 tahun. Anak saya yang tua sudah 6 kali. Dia belajar ketika 19, dia kahwin ketika 19 tahun, baru masuk universiti. Di universiti dapat 3 orang anak. Dapat anaknya kecil-kecil, saya belajar dengan 9, 10 kayak ada untuk anak-anak kecil, sekolah PAUD, kita ya DK, ada madrasah, ada sanawiyah, itu semuanya di samping rumah, jadi enak. Kalau teman-teman yang di kota ini jauh, ada yang ke madrasah pagi, itu yang sulit kadang-kadang. Saya jauh dari rumah, tapi dekat dengan office. So kalau jadi apa-apa senang saya terus pergi dekat sekolah. Senang macam tu. Sekiranya anak bercuti kamu semua, kadang-kadang saya bawa anak tu ke office. So bila di office pun kena pastikan selesa untuk anak-anak dan untuk anak-anak. So itulah pengurusan rumah tangga pun inovasi juga. Nah, jadi macam gini. Mas rumah geleng-geleng nih. Yang saya kenapa harus lebih dari 2? Kenapa? Tengok tu, bunda dia tanya saya kenapa itu ramai 9. Macam mana soalannya? Masih ada kita patut culture tu. Kalau ada makanan kat rumah banyak tak habis, aku bawa sana mesti kecil. Ada kat sini pun punya alasan. banyak pun saya lah bawa balik. Sebab tahu kat rumah akan habis. Bagus tu apa? Saya bawa sana. Ya. Pasti habis. Pasti habis. Dan dengan dimasak pun macam kenduri. Tapi nak kata mak dia Ya, orang banyak baru dulu. Dia tak masak sikit. Ini betul-betul mana? Tiap hari kenduri. Kalau suka nak jumpa anak yang biasa. Saya akan suka. Sebab bila masak, saya tak nak masak. Saya tak pandai untuk masak sikit. Kalau dulu banyak di Indonesia dulu 15 biasa. Sekarang ya sudah. Kalau dengan saya Laki-laki